with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kemarin Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kembali lagi kita di segmen Creepy. Kama ada 2 kisah seram hari ni yang dikongsikan oleh 2 orang subscriber Kama. And pengalaman ni, pengalaman kisah benar yang berlaku dalam hidup diorang. So, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, pemilik kisah hari ni Sarah, bukan nama sebenar. Dan Sarah nak share dengan kita kisah seram yang berlaku sepanjang Sarah membesar. Dan ceritanya bermula daripada Sarah darjah 1, di mana masa tu diorang satu family balik kampung. Yang balik kampung hanyalah Sarah, adik dia dan juga mak dia. So, cerita ni bermula daripada makcik Sarah yang berubat dengan salah seorang bomoh di kampung dia. So, lepas je makcik Sarah ni pergi berubat kan, diorang semua ni balik rumah. Macam biasalah berkumpul dengan cousin-cousin, berborak dekat belakang dapur. And by the way, dapur diorang ni berhadapan dengan bilik air. So, tengah seronok berborak-borak tu kan, tiba-tiba nenek Sarah menjerit. "Nah, belakang kau." Which is dia macam tengah cakap dekat mak Sarah lah. Dan sebenarnya nenek Sarah ni seorang bidan. Waktu tu Sarah terkejut gila. Satu rumah lah sebenarnya terkejut, terus berkumpul dalam bilik kan. Tak ada seorang pun yang berani keluar daripada bilik masa tu. Rupanya nenek Sarah cerita dia nampak ada sesuatu makhluk hitam tengah duduk belakang mak Sarah. And nenek dia memang dah agak lah benda ni akan berlaku, sebab nenek dia cakap bomoh tu hantar jin tu ikut diorang balik. So, sepanjang dalam bilik tu diorang tak berhenti-henti selawat tau untuk pendinding diri kan. Adik Sarah pula asyik menangis je disebabkan adik Sarah masih kecil dan dia nampak makhluk tu. Dia nampak benda yang diorang tak nampak. Umur adik Sarah waktu tu dalam 3 tahun macam tu. Tengah-tengah takut tu korang bayangkan dalam bilik tu, tiba-tiba ampayan untuk sangkut tudung tu terjatuh dekat atas badan Sarah. Seolah-olah macam benda tu sengaja nak jatuhkan ampayan tu untuk menakut-nakutkan diorang malam tu. Jadi disebabkan penat, Sarah pun tertidurlah sampai keesokan paginya. Bangun-bangun je esok pagi tu, tiba-tiba makcik Sarah ni bagi tahu jangan dekat dengan mama. Mama tengah sakit. Tapi biasalah budak-budak lagi kan, so dia tak tahulah mak dia ni tengah sakit apa. Jadi Sarah pun hiraukan je lah benda tu. Tapi Sarah dia dengar-dengar yang mak dia ni kena rasuk. Rupanya jin yang merasuki badan mak Sarah ni, dia kata umur dia 700 tahun. And dia macam baik, macam jin Islam. And dia kenal semua family Sarah. Sedangkan time tu hanya ada Sarah, adik dia dan mak dia saja yang ikut balik kampung kan. Lepas tu mak Sarah ni selalulah cerita anak-anak dia ni semua baik-baik. So Sarah macam faham-faham dah mak dia tengah cakap dengan jin kan. So malam tu Sarah tidur dengan nenek dia semua sebab Sarah kena tidur asing dengan mak dia sendiri disebabkan mak dia masih tak sihat kan. So tengah sedap tidur kan, tiba-tiba nenek Sarah cekik Sarah malam tu. Dia cakap, kau balik. Waktu tu memang Sarah terjaga, lepas tu terus menangis sebab dia takut sangat kan. Jadi makcik dia pun bangun and tenangkan nenek dia. Nenek dia cakap nenek dia mimpi ada satu kucing hitam tengah berjalan dekat atas bumbung. Mungkin sebab tu nenek dia cekik dia. Dan nenek dia minta maaf sebab nenek dia tak sedar lah nenek dia cekik cucu dia sendiri waktu tu. So dalam proses mak Sarah ni berubat dengan salah seorang penduduk tukang berubat lah dekat kampung tu, mak Sarah terpaksa tidur dekat rumah orang yang berubat tu untuk senangkan proses berubat lah. Tak payah nak ulang alik dari rumah ke rumah orang tu kan. Jadi disebabkan mak dia tidur sana, Sarah dan adik dia pun ikutlah juga. Hari pertama dengan hari kedua okey je tidur dekat rumah orang tu. Masuk je hari ketiga, ada sesuatu yang berlaku. Sarah ni dia jenis yang orang kata apa, cat lover lah. Memang sangat penyayang dengan kucing. Dia nampak je kucing tu, dia terus usap kucing tu, belai kucing tu. So masa hari tu
dia ternampak ada seekor kucing hitam ni masuk ke rumah yang tukang ubat mak dia ni kan. So Sarah pergilah pegang. Tiba-tiba kucing hitam tu gigit tangan dia. Lepas tu mak Sarah kata, tu bukan kucing, tu jin menyamar jadi kucing. Sebab jin ni tengah dahagakan darah lah waktu tu. Dan semenjak dia kena gigit tu, mak Sarah kata mak dia nampak banyak perubahan dekat Sarah ni. Mak dia pernah cakap yang Sarah pernah sengaja pecahkan gelas kaca sebab nak cucuk perut adik dia weh. Tapi mak dia sempat halang lah. Mak Sarah cakap Sarah ni kerap juga suka buat diri dia terluka. Jadi Sarah ni memang akan sentiasa diawasi oleh mak dia sebab mak dia cakap jin tu sedang mencari darah baru. Selang beberapa hari masa tu nak maghrib dah tahu, dalam pukul 6.30 petang macam tu. So Sarah sekali lagi ternampak kucing hitam duduk dekat bawah pokok bunga raya. Kemudian mak Sarah cakap dekat kucing tu, kalau betul kau kucing, kau duduklah bawah pokok tu sampai habis maghrib. Tapi kalau kau jin, kau akan pergi sebelum maghrib. And yes, kucing tu hilang sebelum maghrib lagi. Selepas dah selesai berubat apa semua, mak dia beransur pulih dan Alhamdulillah sekarang dah boleh mengurut orang yang ada gangguan jin. By the way, mak dia ni, mak Sarah ni memang ada kelebihan tu lah disebabkan daripada keturunan keluarga mak dia. So kisah seterusnya daripada Sarah, kejadian ni berlaku baru je lagi pada tahun lepas. And sebenarnya Sarah makin lama dia makin kerap lah ternampak benda-benda yang dia tak nak nampak sebenarnya. Cuma dia macam jadi mudah lah ternampak benda tu sejak dia pernah kena gangguan. Cerita dia bermula bila kakak Sarah ni kena buatan orang. Sarah memang selalu kerap nampak kucing hitam masuk rumah tau. Time tu Sarah tak tahu lagi yang kakak dia kena buatan orang. And rumah dia pun, rumah Sarah ni pun penuh gila dengan ulat bulu tau. Mak Sarah pernah cakap lah kalau rumah ada gangguan memang ada ulat bulu yang banyak. Ni first time kan mak dengar. So Sarah cakap dengan mak dia yang Sarah selalu nampak kucing hitam masuk dalam rumah, tapi nampak kelibat lah, macam sekali imbas je. Sejak daripada situlah mak dia ni rasa macam ada something wrong, something tak kena dekat rumah tu. Sebab rumah tu kadang-kadang dia akan jadi panas daripada asar nak ke maghrib tau. Hari-hari macam tu. So ada satu malam tu, diorang satu family ni duduklah dekat bawah. Sajalah borak kosong ramai-ramai satu family kan. Sambil dia buka pintu sliding door lah sebab nak bagi udara malam masuk. Masa tu Sarah tengah duduk menghadap luar rumah. Tiba-tiba Sarah ternampak ada satu lembaga hitam tinggi. Dia tembus dinding rumah nak ke rumah sebelah. Time tu Sarah terkejut gila sebab tu pertama kali dia nampak dengan jelas sosok tu tembus macam tu tau. So Sarah terus bagi tahu mak dia sambil menangis-nangis lah, tergetar-getar dia nak cakap benda tu kan. Lepas tu mak dia tenangkan dia. Mak dia cakap Allah bagi akak kelebihan boleh nampak macam ni sebab dia tahu akak kuat. Akak jangan takut dengan benda-benda macam tu. Dia juga makhluk Allah. So mak dia dah tahu yang Sarah ni memang ada sixth sense, mungkin keturunan daripada mak dia juga kan. Selang beberapa hari tu Sarah baru balik daripada sekolah. So dia nak pergilah ke dapur. By the way rumah dia ni ada 2 tingkat, satu bilik bawah and ada 3 bilik dekat tingkat atas. So Sarah jalanlah ke dapur, lalulah satu bilik dekat tingkat bawah tu kan, which is bilik kakak dia. Bilik tu korang memang terbuka, selalu memang tak pernah tutup lah. Tiba-tiba Sarah ternampak ada satu sosok budak kecil lelaki menyerupai cousin dia. Sarah pun teruslah tegur kan, Syah nama cousin dia. Tapi budak tu macam dalam keadaan tengah mencangkung, mulut tengah-angah, mata besar macam tu, nampak macam sakit sebab muka dia macam cengkung. Dan dalam masa yang sama Sarah ada kucing juga dalam rumah tu. Kucing dia pun pandang tempat yang sama, pandang dekat budak tu juga. So Sarah dah terfikir, betul ke ni manusia kan yang aku nampak budak ni? So Sarah macam anggap itu macam ilusi dia saja. Tapi lama juga kucing dia tu tenung dekat budak tu. So membuatkan Sarah terfikirlah kucing dia ni nampak juga benda yang Sarah nampak ke. Time tu pula si mak Sarah ni dia tengah tabur garam dengan ladi hitam dekat bilik atas. Dia nak pagar rumah lah. So benda tu buatkan Sarah terfikir mungkin betul lah kot apa yang aku nampak tu tadi bukan manusia. Jadi Sarah pun teruslah bagi tahu mak dia apa yang dia nampak. Mak dia pun pergilah ke bilik kakak dia dekat tingkat bawah tu, and mak dia cakap memang ada dalam bilik tu. Mak dia kan memang boleh nampak kan. Tiba-tiba abang dia buka cerita, abang dia pun kena kacau punya dalam bilik tu. Abang dia kata malam tadi ada benda tiup dekat belakang telinga abang dia. Dan semenjak daripada hari tu, kalau ada benda yang tak kena dekat dalam rumah tu, memang Sarah ni yang akan rasa dulu tahu benda tu. Dan Sarah pun tak tahu kenapa. So itulah sedikit sebanyak cerita yang Sarah nak kongsi dengan kita semua. Betul lah apa yang mak dia cakap kan. Benda ni sebenarnya
ujian dan anugerah juga dari Allah. Siapa yang boleh ternampak ni kan. Macam memang kita tak boleh nampak jin, makhluk gaib tu semua tu, tapi kecuali dengan izin Allah lah. So orang tu orang yang terpilih lah. Ada sebab lah kenapa dia dapat ujian macam tu. Mungkin dia kuat, mungkin dia mampu. So jom kita move on kepada kisah daripada subscriber kami yang kedua, yang berasal daripada Johor. Nama dia Masha, bukan nama sebenar. So Masha nak ceritakan tentang kantin sekolah Masha yang menggunakan sihir korang. Macam mana dia boleh tahu kantin dia tu guna sihir? So orang kantin Masha ni kan, sebiasa kita panggil makcik-acik kantin, selalu sangat tukar-tukar orang tau. Tapi ada satu kantin ni yang dia kekal. So cerita dia bermula daripada sini. Masa Masha nak turun tangga, nak pergi ke kantin, Masha terdengar perbualan cikgu-cikgu pasal orang kantin tu. Ada seorang cikgu ni cakap, dia pernah nampak yang dia letak satu patung yang ditutup kain berwarna merah and dia masukkan ke dalam masakan dia. So Sarah macam terkejut lah dengar daripada mulut cikgu sendiri kan. Macam tak logik lah tiba-tiba patung nak ditutupkan dengan kain merah lepas tu masukkan dalam masakan. Rasa apa dah nanti lauk tu kan. Jadi Masha hanya anggap itu sebagai gurauan antara cikgu-cikgu tu je lah kot. Lepas tu Masha pun pergilah cari tempat duduk nak makan kan. Masha memang selalu bawa bekal. Cuma hari tersebut Mak Masha suruh bawa duit belanja sebab Mak Masha tak larat nak masak untuk Masha pada hari tu. So Masha pun pergilah kantin dan beli mi sup. Dia nak makan dengan kawan-kawan dia kan. Sampailah kawan Masha ni, kita bagi nama Fafa, bukan nama sebenar. Dia buka topik yang sama dengan apa yang cikgu-cikgu tadi cakap, yang Masha terdengar tu. Tapi Fafa ni dia nampak bukan patung tau yang acik tu masukkan, tapi paku. Paku tu dah berkarat, kotor sangat. Dan lepas Fafa cakap benda tu, ada seorang budak tiba-tiba berdiri, loncat atas meja, menjerit-jerit tau, kuat sangat. Masa tu dia jerit, cikgu-cikgu semua tanyakan kenapa. Rupanya budak tu kena rasuk. Dan benda yang masuk dalam budak tu, dia cakap, dia masukkan anak aku dalam masakan dia. Sambil dia tunjuk orang kantin tu tau. Dia tatap mata yang tajam. Lepas tu cikgu cakap lah, siapa yang masukkan anak kau ni? And then jin tu cakap, orang tua tu guna sihir, guna anak aku. Dia guna bomoh. Anak aku dijual dengan bomoh tu. Semua terdiam masa tu, termasuklah Masha. And paling Masha tak boleh lupa, ada 3 budak yang kena histeria, menjerit-jerit, mencarut lah. Siap budak yang kena rasuk tu boleh cakap, bodoh, jangan guna anak aku untuk buat makanan kau jadi sedap. Yang makan makanan dia akan terkena sihir dan tidak boleh hilang, dia kata. Nasib baiklah Masha tak makan lagi mi sup tu. Menggigil ketakutan Masha masa tu kan, berpeluh. Lepas tu masa rehat pun dah nak habis. Semua terus lari pergi ke dewan, beratur dan naik terus ke kelas. Tapi waktu ni Masha kata memang dah tak teratur dah lah. Diorang semua memang terus naik ke kelas sebab takut. Budak yang kena histeria tu pula boleh kejar. Dia kejar-kejar budak-budak yang lari. Dia pergi ke kelas tu. Kiranya jin yang rasuk budak tu adalah mak jin. Jin pun boleh berkahwin dan boleh beranak korang. Dia boleh berkeluarga. So menurut jin yang merasuki badan budak tu kata, anak dia ni telah dijual oleh tuannya, which is manusia lah. Manusia dia menggunakan hikmat jin untuk membuat sihir. Jadi mungkinlah anak-anak jin tu dah termasuk dalam sup, makanan sup dia. Wallahualam. Sihir ni memang sangat menakutkan ya, sangat keji, sangat jijik. Benda yang korang macam tak boleh imagine boleh terjadi dalam perbuatan sihir menyihir ni. Antaranya minyak dagu lah, ambil kain kafan mayat lah, ambil darah BABI lah, benda-benda macam tu. So Alhamdulillah, Masha kata sekarang makcik kantin tu dah tak kerja dekat sekolah tu. Memang dah tak nampak lah. Seram ya, dia boleh buat dekat sekolah. Budak-budak makan. Semoga kita semua dijauhkan lah daripada perbuatan syirik ni. Korang pun makan tu jangan lupa baca bismillah, doa. Semoga kita dijauhkan daripada sihir menyihir ni, amin. So thank you kepada Sarah dan juga Masha sebab sudi berkongsi pengalaman seram ni dengan peminat creepy semua. Semoga cerita yang disampaikan pada hari ini dapat memberi pengajaran sedikit sebanyak dekat kita. So thank you dah tengok video sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.